Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam pembacaan kitab Sahih Muslim. Masih lagi berkenaan tentang muqaddimah Sahih Imam Muslim. Ahlan-ahlan kepada Norazian Arsad yang berada di ruangan Facebook. Begitu juga sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Mujmal, Ahmad Razali, Wati, Haizah, Haizal serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada tajuk yang dibawakan oleh Imam Muslim pada tajuk yang ke-6 dalam muqaddimah beliau, di mana beliau menyebut babu sihhatil ihtijaj bil hadithil mu'an'an idza amkana liqa'ul mu'an'inin wa lam yakun fihim mudallis. Maka Imam Muslim punya pendapat dan pegangan adalah sihhatul ihtijaj, sahih dan boleh untuk menjadikan hujah dengan hadis mu'an'an. Apakah hadis mu'an'an? Di mana seorang perawi menyebut tentang riwayat yang diambil daripada perawi sebelumnya bukan dengan perkataan haddathani, beliau telah meriwayatkan hadis kepadaku, ataupun akhbarani, beliau telah mengkhabarkan kepadaku, ataupun perkataan yang menggambarkan simak, sami'tu dan sebagainya. Hanya disebut an fulan, daripada fulan, dan perkataan an daripada digunakan dengan sangat-sangat banyak di kalangan para perawi. Maka hadis tersebut dipanggil mu'an'an. Hadis yang menggunakan perkataan an di dalam periwayatan mereka. Maka adakah hadis itu boleh dijadikan hujah ataupun pada waktu itu tidak? Maka di sisi Imam Muslim, hadis mu'an'an boleh dijadikan hujah dengan dua syarat. Yang pertama, iza amkana liqa' al-mu'an'inin. Ada kemungkinan berlakunya pertemuan di antara kedua perawi tersebut yang menggunakan perkataan an di antara mereka. Itu satu. Sekadar ada kemungkinan. Waktu bila ada kemungkinan, contohnya mereka pernah hidup satu zaman. Mereka hidup tidaklah pada waktu itu berjauhan. Ataupun kalaulah berjauhan, maka diketahui bahawa perawi ini pernah melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Asalkan ada imkan, ada kemungkinan untuk bertemu di antara kedua perawi mu'an'an tersebut. Dan syarat yang kedua, walam yakun fihim mudallis, tidak ada perawi yang terkenal dengan perbuatan tadlis daripada kalangan sanad, daripada kalangan perawi dalam sanad tersebut. Namun ada syarat berbeza yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan seumpamanya, yang mana kalau Imam Muslim syarat dia mesti ada kemungkinan bertemu. Sebaliknya Imam Bukhari dan seumpamanya meletakkan syarat mesti ada dalil yang mereka bertemu. Lalu dia lagi strict, mesti ada dalil yang mereka bertemu. Sebab itu kita nak lihat khulasatul bab pada syarah Imam Nawawi. Hasilu hadzal bab, ringkasan daripada tajuk ini adalah anna musliman rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah idda'a mendakwa ijma'al ulama, telah berlakunya kesepakatan para ulama qadiman wa hadithan, yang terdahulu dan kemudian, ala annal mu'an'an, bahawa sesungguhnya hadis mu'an'an, wa huwa alladhi fihi, dan ianya adalah riwayat yang mana dalam sanadnya terdapat fulan an fulan, mahmul alal ittisal, maka hadis-hadis mu'an'an pada waktu itu dikira sebagai
bersambung dan bukanlah terputus. Wassimak, dan pada waktu itu dikategorikan sebagai berlakunya simak, pendengaran pertemuan di antara perawi tersebut. Apakah syaratnya? Idza amkana liqa' man udifatil mu'an'anah ilaihim. Apabila adanya kemungkinan boleh berlaku pertemuan di antara perawi dan juga orang yang telah dinisbahkan dengan an dalam riwayat tersebut. Yakni ma'a bara'atihim minat tadlis, beserta dengan syarat mereka ini bersih daripada sikap tadlis. Kalaulah ada yang dah dicop tadlis, maka pada waktu itu tidak diterima. Wa naqala Muslim, dan Imam Muslim menukilkan dalam bab ini daripada sebahagian ulama yang sezaman dengannya bahawa sesungguhnya beliau berkata, la taqumul hujjatu biha, bahawa ada yang mengatakan hadis mu'an'an tak boleh dijadikan hujjah. Wala yuhmalu 'alal ittisal, hadis mu'an'an tidak boleh dikategorikan sebagai hadis yang bersambung bahkan terputus, hatta sehingga yasbuta sabit annahuma, bahawa kedua perawi tersebut iltaqaya, ada bukti berjumpa, fi asrihima, pada waktu mereka berdua, marratan, sama ada sekali, fa akthar, ataupun lebih. Maka beza, Imam Muslim punya syarat longgar sedikit. Ada kemungkinan bertemu, hadis tersebut diterima. Imam Bukhari punya syarat mesti ada dalil yang mereka pernah berjumpa dan bertemu. Wala yakfi, dan di sisi mereka tidak cukup, imkan, kemungkinan, talaqihima, sekadar pertemuan. Sekadar kemungkinan pertemuan tak mencukupi. Berkata Imam Muslim, wa hadza qaulun saqitun, dan ini adalah pendapat yang ditolak, muhtara'un, yang direka, mustahdasun, yang baru dicipta, lam yusba' qailuhu, tidak pernah mendahului orang yang bercakap tentangnya ulama hadis yang lain. Wala musa'id lahu, tidak ada penolong bagi pendapat seperti ini daripada kalangan ahli ilmu. Fa innal qawla bihi bid'ah, dan orang yang berpandangan seperti ini adalah bid'ah batilah, yang batil. Dan kemudian kata Imam Nawawi, wa atnaba Muslim, dan panjang lebar Imam Muslim fi syana'ati, bercakap tentang keburukan pendapat ini, wahtajja Muslim, dan Imam Muslim mengambil dalil dengan bikalamin mukhtasarah, dengan ucapan yang ringkas, annal mu'an'an inda ahli ilmi, bahawa orang yang meriwayatkan hadis mu'an'an di sisi ahli ilmu, mahmulun alal ittisal, dikira sebagai riwayat yang bersambung apabila idza thabatat talaqi, apabila telah adanya pertemuan, walaupun ada kemungkinan boleh berlakunya isal, fakadha idza amkanat talaqi. Maka ini adalah pandangan Imam Muslim, dan beliau sangat tak berpuas hati dengan pandangan yang mengatakan mesti ada dalil bertemu, dan itulah pandangan Imam Bukhari, dan panjang lebar yang kita boleh nampak dalam tajuk ini. Maka jom kita lihat penulisan Imam Muslim. Waqad takallama, dan sungguh telah berbicara, ba'du, sebahagian, muntahilil ahadith, orang yang mendakwa daripada kalangan ahli hadis, mendakwa ataupun berlagak umpama, mutabanni, orang yang berlagak ataupun mendakwa dirinya ahli hadis. Mereka berkata, min ahli asrina, dan mereka ini daripada kalangan orang yang sezaman dengan kami. Apa yang mereka dakwa? Fi tashihil asanid, dalam untuk menentukan sanad yang sahih, wasaqimiha, dan sanad yang pada waktu itu ditolak, biqaulin, dengan kata-kata mereka, lau darabna, kalaulah kita berpaling, an hikayatihi, daripada perlu meriwayatkannya, wa zikri fasadihi, dan daripada menyebut tentang keburukannya, safhan, dengan berpaling sepenuhnya, lakana ra'yan matina, maka adalah pandangan yang kuat, wa madhaban sahiha, dan juga pegangan yang betul. Maka ada yang kata bahawa kita tak perlu untuk beri perhatian kepada perbincangan
sanad-sanad dan perawi-perawi yang bertikaikan, yang bahkan kita berpaling terus daripadanya. Maksud daripada daraba, lihat kepada baris yang kedua daripada bawah, maksudnya adalah bimakna kafaftu wa a'radtu bermaksud berpaling. Muka surat 79. Idzal i'radu anil qawlil muttarah. Sebab ada yang kata tak payah nak bahaskan sanad-sanad. Tak payah nak bahaskan perawi-perawi dan sebagainya. Maka kata Imam Muslim, idzal i'radu anil qawlil muttarah, kerana berpaling daripada kata-kata yang telah dilontar jauh. Ahra adalah lebih layak liimatatihi, untuk mematikannya, wa ikhmal zikri qailih, dan pada waktu itu untuk menjatuhkan sebutan orang yang bercakap tentangnya. Ikhmal, lihat kepada baris yang pertama, wal khamil as-saqit. Maksudnya apabila ada yang mendakwa, bila kita berpaling je daripada perawi dan pada waktu itu sanad yang dipertikaikan, maka sebenarnya itu yang lebih layak untuk mematikan riwayat-riwayat yang rosak tersebut, ataupun pada waktu itu nak membuang, menjatuhkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, tak payah nak bincangkan, tak payah nak bahaskan, sekadar abaikan. Wa ajdar, dan adalah layak, adalah lebih layak, alla yakuna zalika, bahawa ianya tidak menjadi tambihan, sebagai peringatan, lil juhali alaih, bagi orang yang tak tahu. Kita tak payahlah nak beritahu kepada orang ramai, perawi ni siapa, dia begini, tak payah. Sebab kalaulah kita beritahu, maka itu akan menjadi satu peringatan kepada orang yang tak tahu. Ghaira, kata Imam Nawawi, kata Imam Muslim, ghaira anna lamma takhawwafna min syururil awaqib, namun apabila kami takhawwafna, merisaukan, min syururil awaqib, daripada keburukan natijah yang bakal berlaku, waqtiraril jahlah, dan kelalaian orang-orang yang jahil, bimuhdasatil umur, dengan riwayat-riwayat yang telah direka, wa isra'ihim, dan laju dan segeranya mereka, ila i'tiqad, kepada kepercayaan, khata' al-mukhti'in, kepercayaan orang-orang yang salah, wal aqwalis saqitah, dan segeranya mereka untuk mengambil pandangan-pandangan yang ditolak di sisi para ulama. Ra'aina, kami tetap berpandangan perlunya al-kashfa, untuk membuka an fasadi qaulih, tentang keburukan perawi-perawi tersebut, wa radda maqalatih, dan memberi jawapan terhadap kata-kata mereka, biqadri ma yaliku biha minar raddi, dengan jawapan sekadar yang perlu untuknya. Ajda, maka ini adalah lebih layak, alal anam, untuk orang ramai, wa ahmad lil aqibah, dan lebih terpuji pada waktu itu pengakhirannya, insya-Allah. Ada yang kata tak payahlah nak bincang panjang lebar, nak bahas panjang lebar, senyap je, ataupun pada waktu itu abaikan sahaja, berpaling sahaja. Maka automatik orang tak tahu. Daripada kita nak bercakap panjang lebar, daripada orang tak tahu menjadi tahu. Dan ada pula pada waktu itu perdebatan dan perbahasan, namun Imam Muslim berpandangan perlu untuk dia membuka akan kecacatan-kecacatan yang ada pada perawi, yang ada pada sesuatu riwayat, supaya orang ramai boleh lebih berhati-hati. Wa za'amal qail, dan di sini bermula bicara tentang pandangan adanya syarat, perlu adanya syarat bertemu untuk sesuatu riwayat mu'an'an itu diterima. Berbeza daripada pandangan Imam Muslim yang sekadar perlu ada kemungkinan bertemu. Satu punya pandangan kemungkinan bertemu, dia lebih ringan, dan itu pandangan Imam Muslim. Pandangan yang kedua, mesti ada dalil yang pernah bertemu, dan itu lebih strict, dan itu pandangan Imam Bukhari. Wa za'amal qail, dan telah mendakwa orang yang berkata, allazi tatahna, orang yang kami telah buka perbicaraan, alal hikayah,
berkenaan tentang apa yang disampaikan daripada ucapannya, wal ikhbar, dan apa yang telah disebutkan, an su'i riwayat rawiyatih, daripada buruknya periwayatan beliau. Apakah kata-kata mereka? Anna kulla isnadin li hadisin fihi fulan an fulan, bahawa setiap sanad bagi sesuatu hadis yang dalam hadis itu adanya riwayat seperti perawi demikian daripada perawi demikian, perkataan an, yang mana dipanggil hadis mu'an'an. Wa qad ahata al-ilmu bi annahuma qad kana fi asrin wahid, dalam keadaan telah diketahui sepenuhnya bahawa kedua perawi ini memang berada hidup pada zaman yang sama. Wa jaizun, dan seharusnya, an yakunal hadis, bahawa hadis allazi rawar rawi, yang telah diriwayatkan oleh seorang perawi, amman rawa anhu, daripada perawi yang dia meriwayatkan hadis daripadanya, qad sami'ahu, mesti telah mendengar daripadanya, wasyafahah, dan telah bertemu bersemuka dengannya, ghaira, namun sekadar, annahu la na'lam, bahawa kami tidak ada ilmu bahawa perawi itu benar-benar ada sama, walam najid, dan kami tidak mendapati, fi syai'in minar riwayat, pada satu pun daripada riwayat, annahum altaqaya, mereka pernah bertemu sekalipun, au tasyafaha, ataupun bersemuka dengan sesuatu hadis. Maka kata Imam Muslim, cukup, dah ada kemungkinan cukup. Walaupun kami tak jumpa dalam riwayat, mereka pernah bersemuka, mereka pernah bertemu, selagi mana hidup pada satu zaman, sebenarnya itu dah cukup untuk menerima hadis mu'ana'an tersebut. Jelas ke jelas? Okey. Kata Imam Muslim, annal hujjah la taqumu, mereka mendakwa bahawa tidak boleh dijadikan hujjah indahu, di sisi pandangan ini, bikulli khabarin, dengan setiap riwayat, ja'a hadzal maji, yang datang seperti ini. Mereka kata tak cukup. Sekadar kemungkinan hadis mu'an'an tak boleh dijadikan hujjah. Ini pandangan mereka. Hatta, sehingga yakuna indahul ilm, mempunyai di sisi mereka ilmu, bi annahuma, bahawa kedua perawi mu'an'an tersebut qad ijtama'a, pernah bertemu, min dahrihima, daripada tempoh masa mereka, marratan, walaupun sekali, fasa'idan, ataupun lebih. Yang kedua, kalaulah tak ada dalil yang mereka pernah bertemu, au tasyafaha, ataupun mereka menggunakan perkataan yang mereka pernah bersemuka, bil hadis, dengan periwayatan hadis, bainahuma, di antara mereka berdua. Ataupun yang ketiga, au yarida khabarun, datang sesuatu hadis, fihi, dalam hadis tersebut, bayanu, ada menerangkan, ijtima'ihima, yang mereka pernah bertemu, au talaqihima, memberi makna yang sama, bertemu, marratan, walaupun sekali, daripada tempoh mereka ataupun lebih. Maka tiga benda. Pandangan Imam Bukhari, yang pertama, mesti ada pengetahuan bahawa mereka pernah bertemu. Ataupun dalam hadis, mereka menggunakan perkataan yang mana menunjukkan pernah berlaku bersemuka dalam meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya, akhbarani, sami'tu, aku telah mendengar, haddatsani, dan sebagainya. Ataupun yang ketiga, ada riwayat yang menunjukkan yang mereka pernah berjumpa dan bertemu. Maka kena ada salah satu daripada tiga ini. Fa illam yakun indahu, maka sekiranya di sisi sanad tersebut tidak ada ilmu yang seperti itu, walam ta'ti riwayah, tidak ada riwayat yang mengkhabarkan bahawa perawi ini daripada perawi sebelumnya pernah bertemu walaupun sekali, wasami'a minhu syai'a, mendengar sesuatu daripadanya, lam yakun fi naqlih, maka tidaklah pada nukilan riwayat tersebut, amman rawa anhu, daripada perawi sebelumnya, ilma dzalik, pengetahuan tentang perkara tersebut. Maksudnya riwayat tersebut ditolak. Maka kalaulah tak ada salah satu daripada tiga tadi, kata Imam Muslim, mereka mendakwa riwayat mu'an'an tersebut ditolak. Sebab tak ada dalil yang menunjukkan mereka bertemu. Imam Muslim kata tak perlu macam tu.
sekadar cukup ada kemungkinan bertemu dah mencukupi. Wal amru kama wasafna, dan perkara seperti yang kami telah sebutkan, hujjatun sebenarnya telah boleh dijadikan hujjah. Ada kemungkinan bertemu, dah cukup untuk dijadikan hujjah. Wa kana al-khabaru indahu mawqufa, dan adalah hadis tersebut di sisi mereka dikira sebagai mauquf hatta yarida, sehingga datang padanya sama'uhu, bukti yang mereka benar-benar mendengar daripada perawi sebelumnya. Qalla aw kathura, sama ada sedikit ataupun banyak, fi riwayatin misli ma warada, pada riwayat apapun yang telah datang. Mereka nak juga dalil, mereka nak juga bukti, kata Imam Muslim. Maka apakah pandangan Imam Muslim tentang kata-kata tersebut? Kata Imam Muslim, wa hadzal qawlu yarhamukallahu fit ta'ni fil asanid, dan pendapat ini semoga Allah merahmati kamu dalam untuk mencari kecacatan dalam sanad. Qaulun mukhtara, adalah ucapan yang direka-reka. Mustahdasun, pendapat yang baru. Ghairu masbukin, tidak pernah didahului. Sahibuhu, oleh orang yang berkatanya selainnya, tak pernah didahului oleh orang lain. Wala musa'id, dan tidak ada yang menyokong pendapat ini min ahli ilmi, daripada kalangan ahli ilmu. Dan inilah pendapat Imam Bukhari, dia sangat strict. Wadzalika, dan itu adalah kerana annal qaula syai', bahawa pendapat yang tersebar, yang masyhur, al-muttafaq alaihi, yang telah disepakati baina ahli ilmi, di antara para ulama hadis, bil akhbari wal riwayat, dengan hadis dan riwayat, qadiman wa hadisan, ulama hadis yang terdahulu dan kemudian. Apakah pendapat yang disepakati oleh para ulama? Anna kulla rajulin thiqah, bahawa setiap perawi yang dipercayai, rawa, apabila telah meriwayatkan, an mislihi haditha, daripada perawi thiqah yang lain, wajaizun, dan harus, mungkinun, ada kemungkinan untuk bertemu dan untuk berlakunya sama daripadanya, likaunihima, cukup kerana mereka berdua berada pada waktu yang sama, maka sebenarnya riwayat itu dah diterima. Wa illam ya'ti, walaupun tidak disebutkan fi khabarin qattu, pada mana-mana riwayat, bahawa mereka memang pernah bertemu, wala tasyafaha, dan pada waktu itu tidak disebutkan yang mereka pernah bersemuka. Farriwayatu thabitah, maka para ulama semuanya bersepakat bahawa riwayat itu adalah sabit, bersambung, dan tidak ada kecacatan padanya. Wal hujjatu biha lazimah, dan riwayat seperti ini boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Illa, kecuali, ini datangnya kalaulah pada waktu itu ada tadlis. Illa, kecuali, antakuna, bahawa adalah terdapat hunaka, di sana, dalalatun bayyinah, petunjuk yang jelas nyata, anna hadzal rawi, bahawa perawi ini, lam yalqa man rawa anhu, tidak pernah berjumpa dengan perawi yang diambil hadis daripadanya. Satu. Nombor dua, aw lam yasma' minhu syai'a, ada dalil yang jelas yang menunjukkan dia tidak pernah mendengar daripada perawi sebelumnya sesuatu riwayat pun. Fa amma, maka adapun, wal amru mubham, dan urusan dibiarkan dalam situasi mubham, alal imkan, selagi mana ada kemungkinan seperti yang kami telah jelaskan, farriwayah, maka riwayat tersebut dihukum seolah-olah adanya simak abadan, selama-lamanya, hatta takuna ad-dalalata allati bayyana, sehingga adanya bukti yang sebaliknya seperti yang kami jelaskan. Maka Imam Muslim tegas dengan pendapatnya, tidak perlu ada bukti bertemu, sekadar ada kemungkinan yang mereka boleh bertemu. Maka pendapat Imam Muslim ringan sedikit berbanding daripada pendapat Imam Bukhari. Jelas ke jelas? Perenggan seterusnya. Maka pada waktu itu beliau mempertikaikan pandangan yang mengatakan mesti
kena bertemu. Para ulama majoritinya lebih menyukai pandangan Imam Bukhari. Walaupun itu lebih strict. Sebab itu Imam Nawawi nukilkan pada muka surat yang kelima, pada baris yang kelima, muka surat sebelum ini. Wa hadzal ladzi sara ilaihi Muslim qad ankarahu al-muhaqqiqun. Para ulama hadis tidak bersetuju dengan pendapat Imam Muslim yang mengatakan itu adalah pendapat rekaan yang tak disokong oleh sesiapa, wala musa'id lahu. Maka kata para ulama, wallazi radda, wa qalu hadha alladhi sara ilaihi dha'if. Apa yang disebutkan oleh Imam Muslim itulah yang dhaif. Wallazi raddahu, dan pendapat yang beliau tolak itulah pendapat yang terpilih, as-sahih, yang betul, alladhi alaihi a'immatu hadzal fan, yang disokong oleh majoriti para ulama hadis, iaitu pendapat Imam Bukhari. Bahkan ada pendapat yang lebih strict daripada pendapat Imam Bukhari. Wa qad zada jama'atun minal mutaakhirin ala hadza fashtaratal qabisiyyu an yakuna qad adrakau idrakan bayina. Mesti telah betul-betul berjumpa, bukan sekadar sekali. Ada juga yang menambah, wazada Abul Muzaffar As-Sam'ani Al-Faqih Asy-Syafi'i fashtarata tula suhbah. Mesti duduk lama, bukan sekadar duduk sekejap ambil hadis balik. Mestilah duduk lama bersama. Dan ada juga yang menambah, maka pada waktu itu fashtarata ma'rifatahu birriwayah anhu. Maka ada syarat yang lebih strict daripada Imam Bukhari. Maka berkata Imam Muslim memberi jawapan kepada pendapat Imam Bukhari. Walaupun beliau tak sebut nama Bukhari, tapi semua orang tahu itu adalah pendapat Imam Bukhari. Fayuqalu limuhtari'i hadzal qawli alladhi wasafna maqalatah. Maka dikatakan kepada mereka yang membuat-buat, mengada-ada, mereka-reka pendapat ini yang telah kami sebutkan sebelum ini pendapatnya. Aulidzabi anhu, ataupun dikatakan kepada orang yang cuba mempertahankannya, qad a'taita fi jumlati qaulika, sesungguhnya kamu telah memberikan dalam ringkasan ucapan kamu, anna khabaral wahid, bahawa hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah, anil wahidi thiqah, daripada seorang perawi thiqah yang lain, hujjatun, menjadi hujjah, yalzamu bihil amal, yang mewajibkan untuk beramal dengannya. Maksudnya kamu tak ada sebut pun, kalaulah khabarul wahid daripada perawi yang thiqah, pada waktu itu perlukan syarat seperti ini. Di sana kamu tak ada sebut apa-apa. Thumma adkhalta, kemudian kamu telah tambah, fihi, di dalam pendapat tersebut satu syarat yang baru. Fakulta, maka kamu berkata, hatta yu'lam, sehingga diketahui, annahuma, bahawa kedua-dua perawi, qad kana altaqaya, memang benar-benar telah bertemu, walaupun sekali ataupun lebih. Wa sami'a minhu syai'a, ada bukti yang mereka betul-betul berlakunya simak di antara mereka. Fahal tajidu, maka adakah kamu mendapati untuk syarat yang kamu telah letakkan ini, an ahadin yalzamu qawluh, daripada seseorang yang mewajibkan pandangan ini, wa illa, kalaulah tidak, fahlumma dalilan, bawakanlah dalil seperti yang kamu dakwakan, ala ma za'amta. Fa in idda'a, maka jika beliau mendakwa, qaula ahadin minal ulama'i salaf, merujuk kepada pandangan salah seorang daripada ulama hadis yang terdahulu, bima za'ama, dengan apa yang mereka dakwa, min idkhali syaritah, dengan memasukkan syarat tersebut, fi tathbitil khabar, pada perlu untuk mensabitkan sesuatu riwayat, tuliba, maka akan diminta dengannya, diminta dalil tersebut. Mana pandangan ulama tersebut? Walai yajidah huwa, dan pasti dia tidak akan mendapati, dan tidak selainnya, ila ijadihi sabila, untuk mendatangkan dalil yang kami minta. Wa in huwa da'a, walaupun dia mendakwa, fima za'ama, pada apa yang dia dakwa, dalilan, terdapat dalil, yahtajju bih, yang boleh dijadikan hujjah, qila, maka akan kami tanyakan, wa madza dalil, apakah dalil tersebut? Orang yang menambah-nambah syarat, kata Imam Muslim, seperti yang dibuat oleh Imam Bukhari dan sebagainya, mereka tak ada dalil pun.
daripada pandangan ulama sebelumnya, ataupun apa-apa dalil, mereka tak ada dalil walaupun mereka mendakwa ada dalil. Ini pandangan Imam Muslim. Tapi sebenarnya ada je dalil. Muka surat 78, maka dah disebut di situ. Dalil ishtirati thubutil liqa'. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Nanti para pelajar boleh rujuk sendiri dalil tersebut. Kata Imam Muslim lagi, fa in qala, maka jika orang tersebut berkata, qultuhu, aku berkata, li'anni wajadtu ruwatal akhbari qadiman wa hadithan yarwi ahaduhum anil akhar al hadith wa lam yu'ayinhu. Dalilnya adalah kerana kami mendapati bahawa perawi-perawi hadis yang terdahulu dan kemudian meriwayatkan hadis daripada setiap daripada mereka dalam keadaan tidak menjelaskan yang pernah berlakunya pertemuan. Mereka tak disebut. Daripada dulu, perawi-perawi hadis tak disebut. Aku melihat perawi ini, aku telah mendengar. Sangat jarang. Kebanyakannya tak ada menjelaskan begitu. Wala sami'a minhu syai'a, dan tidak menjelaskan dengan perkataan mendengar daripada perawi sebelumnya sedikit pun. Qattu sekalipun. Falamma ra'aituhum, maka apabila aku melihat mereka, istajazu riwayat al-hadis, pada waktu itu membenarkan periwayatan hadis di antara mereka, hakadha seperti ini, alal irsal, untuk berlakunya riwayat mursal, min ghairi sima', tanpa ada sabit sama pendengaran, wal mursalu minar riwayat, dan hadis-hadis mursal fi asli qaulina, pada dasar kami, wa qauli ahli ilmi, dan dasar ahli ilmu, para ulama hadis, bil akhbar laisa bihujjah, bukanlah hujjah. Ihtajtu, maka kami merasa perlu untuk kami menambah syarat seperti mana yang telah disebutkan, ilal bahsi, untuk mencari an sama'i rawi kulli khabar, berkenaan tentang adanya dalil berlaku sama bagi setiap perawi. Fa idza ana hajamtu, maka apabila kami memasukkan syarat ini pada waktu itu untuk mensabitkan riwayat ini, maka menjadilah dalil untuk kenapa kami masukkan syarat ini. Maka kata Imam Muslim, kalaulah mereka cuba kata pentingnya dimasukkan syarat mesti bertemu, ada dalil yang bertemu, kerana nak mengelakkan daripada berlakunya riwayat mursal. Seperti mana yang kita baca pada perenggan tersebut. Supaya pada waktu itu nak mengelakkan sebab ramai yang menggunakan riwayat mu'an'an, dan pada waktu itu nak mengelak daripada berlakunya riwayat mursal, ada perawi yang dihilang dan dibuang dan sebagainya. Fayuqalulah, maka Imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, fayuqalulah, maka apakah jawapan yang Imam Muslim berikan? Maka dikatakan kepada mereka, fa in kanatil illa fi tad'ibikal khabar, maka jika sebab kepada kamu mendaifkan riwayat mu'an'an, wa tarkikal ihtijaj, dan pada waktu itu meninggalkan untuk menjadikan hujjah riwayat tersebut, kerana ada kemungkinan berlakunya riwayat mursal padanya, lazimaka, maka lazim ke atas kamu, alla tusbita isnadan, untuk tidak mensabitkan langsung satu sanad pun daripada riwayat mu'an'an, hatta tara, sehingga kamu benar-benar melihat padanya as-sama', bukti telah berlakunya sama' daripada awal sanad hingga akhir. Dan itu mustahil. Sebab kebanyakan riwayat memang menggunakan pada waktu itu mu'an'an, an daripada sebagainya. Wadzalika, dan sebagai contoh, hadis yang telah datang kepada kami dengan sanad daripada Hisham bin Urwah, maka dia menggunakan perkataan apa? An, daripada ayahnya, an, daripada Ummul Mukminin Aisyah. Fabiyaqin na'lam, maka dengan yakin kami tahu bahawa Hisham pasti telah mendengar daripada ayahnya, dan ayahnya pasti telah mendengar daripada Aisyah. Kama na'lam, sebagaimana kami tahu bahawa Aisyah pasti telah mendengar daripada Nabi, walaupun sekadar menggunakan perkataan mu'an'an. Kenapa? Maka Imam Muslim pada waktu punya dalil, sebab tak ada tadlis, sebab tak ada pada waktu itu dalil yang mengatakan mereka tak pernah mendengar. Maka walaupun menggunakan perkataan an,
kami dah boleh tahu bahawa riwayat ini tidaklah terputus dan mereka memang mendengar hadis daripada orang sebelumnya. Dan tak ada dalil pun menunjukkan yang mereka benar-benar bertemu, mendengar, mengambil hadis dan sebagainya. Jelas ke jelas? Okey. Wa qad yajuz, dan ada keharusan, ada kemungkinan, idza lam yakul Hisham, apabila Hisham tidak menyebut pada mana-mana riwayat yang beliau riwayatkan daripada ayahnya, dan pada waktu itu beliau sebut sami'tu ataupun akhbarani, ay yakuna bainahu wa baina abihi fi tilka riwayah insanun akhar, bahawa adanya kemungkinan kerana dia tak sebut perkataan sami'tu ataupun akhbarani, ada di antara dia dengan ayahnya Urwah dalam riwayat tersebut perawi lain. Akhbarahu, yang mungkin pada waktu itu perawi tersebut meriwayatkan kepadanya riwayat tersebut. Walam yasma'ha huwa, dan pada waktu itu beliau tidak mendengar hadis tersebut daripada ayahnya. Lamma ahabba ayyarwiha mursalah, maka dia lebih suka untuk meriwayatkan secara mursal dengan buang perawi yang berada di tengah. Wala yusnidaha ila man sami'aha, dan dia tidak menisbahkan hadis itu kepada orang yang betul-betul dia dengar. Mungkin ada kemungkinan pada waktu itu Hisham dengar hadis daripada orang lain, baru daripada ayahnya. Ada kemungkinan. Maka ini yang Imam Muslim cuba untuk jelaskan. Kalaulah nak terlalu strict, maka sebenarnya akan menjadi sukar untuk menentukan sesuatu riwayat. Wa kama yumkin, dan sebagaimana ada kemungkinan perkara tersebut, bahawa mungkin Hisham melakukan irsal. Ada perawi lain yang dia belajar sebelum ayahnya yang dia tak sebutkan. Wa kama yumkinu dzalik, dan sebagaimana itu mungkin boleh berlaku pada Hisham dengan ayahnya, fahuwa aidan, maka itu juga mungkin berlaku di antara ayahnya dengan Ummul Mukminin Aisyah. Wa kadzalika, dan begitulah kemungkinan yang ada pada setiap sanad hadis, laisa fihi, yang tidak ada pada sanad tersebut sebutan sama, iaitu sami'tu ataupun akhbarani ataupun haddatsani di antara satu sama lain. Maka kemungkinan itu memang ada. Tetapi selagi mana tak ada tadlis, maka sepatutnya tidak menjadi masalah, kata Imam Muslim. Wa in kana qad urifa fil jumlah, dan walaupun telah diketahui secara keseluruhan, anna kulla wahidin minhum, bahawa sesungguhnya setiap daripada mereka qad sami'a, telah ada sama daripada perawi sebelumnya, sama'an kathira, pada waktu itu pendengaran hadis yang banyak, iaitu Hisham daripada Urwah, Urwah daripada Aisyah. Fajaizun, namun boleh juga berlaku, likulli wahidin minhum, bagi setiap perawi tersebut, ayyanzila, untuk turun daripada tahap riwayat mereka, fayasma, dan mereka mendengar hadis daripada selain daripada rawi yang disebutkan. Summa yursiluh, dan kemudian mereka tak sebut perawi tersebut, mereka melakukan irsal ahyanan, kadangkala. Wala yusammi, dan mereka tidak sebut man sami'a minhu, perawi yang mereka dengar daripadanya. Wa yanshata ahyanan, dan kadangkala mereka bersemangat dan mereka sebut nama perawi yang mereka telah buang dan mereka tinggalkan kadangkala. Boleh berlaku. Macam contoh, kita kadangkala, kalaulah pada waktu itu bersemangat, maka mungkin seluruh sanad pada waktu itu dibacakan. Tapi kadangkala perawi mungkin dia rasa semua orang dah tahu, maka dia tidak meriwayatkan dengan sanad yang penuh. Ada perawi yang dibuangkan. Bukanlah bertujuan apa-apa, tetapi pada waktu itu untuk menjadikan ringkasan supaya boleh terus kepada hadis. Maka Imam Muslim sengaja bawa segala kemungkinan ini nak menunjukkan kalaulah pada waktu itu nak menyusahkan syarat, maka sebenarnya susah nak meriwayatkan hadis yang mana itu akan menjadi kesusahan yang tidak perlu. Wa ma qulna, dan segala kemungkinan yang kami sebutkan tadi, kata Imam Muslim, maujudun, memang wujud, fil hadis, di dalam hadis, mustafidun, dengan sangat banyak, min fi'li thiqatil muhaddithin, daripada perbuatan perawi-perawi muhaddisin yang siqah, wa a'immati ahli ilm, dan para imam yang terkemuka daripada kalangan ulama hadis. Wa sanadkuru, dan kami akan sebutkan daripada riwayat mereka,
alal jihatil lati zakarna, mengikut sudut yang kami telah sebutkan, adadan beberapa contoh, yustadallu biha, yang boleh dijadikan sebagai petunjuk dan dalil, ala aktsara minha, untuk riwayat yang lebih banyak daripada itu insya-Allah. Sebagai contoh, maka segala kemungkinan, banyak kemungkinan yang Imam Muslim bawakan tadi. Famin zalika, maka di antara contoh tersebut adalah perawi-perawi yang bernama Ayyub Sakhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Waqi', Ibnu Numair dan beberapa kelompok selain mereka. Maka empat perawi ini, Ayyub Sakhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Waqi' dan Ibnu Numair, mereka telah meriwayatkan hadis daripada Hisham. Hisham pula an daripada Urwah. Urwah pula an daripada Aisyah. Maka ini hadis mu'an-an. Maka apakah hadisnya? Kuntu utayyibu Rasulullah, aku telah meletakkan minyak wangi, kata Aisyah, pada Nabi SAW sewaktu Nabi bukan dalam ihram dan sewaktu Nabi memakai pakaian ihram, bi atyabi ma ajiddu, dengan sebaik-baik wangian yang aku jumpa. Maksudnya sebelum Nabi berniat ihram. Farawa, maka telah diriwayatkan hadis ini bi'ainiha, dengan sebiji, Al-Lais bin Sa'ad dan Daud Al-Attar dan Humaid bin Aswad dan Wahib bin Khalid dan Abu Usamah. Maka ada 5 perawi, Lais bin Sa'ad, Daud Al-Attar, Humaid bin Aswad, Wahib bin Khalid dan Abu Usamah. 5 perawi ini meriwayatkan juga hadis yang nampak sama, yang sama daripada Hisham, namun Hisham berkata, akhbarani Uthman. Yang dalam riwayat sebelum ni siapa? Hisham terus daripada siapa? Urwah, ayah dia. Tapi dalam riwayat 5 perawi ni tak ada pula. Hisham terus berkata, aku telah dikhabarkan oleh Uthman. Dan Uthman baru daripada ayahku, akhbarani Uthman ibn Urwah, daripada ayahku Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi. Maka kemungkinan itu berlaku bahawa Hisham kemungkinan dengar daripada kedua-duanya, dengar daripada Affan dan juga dengar daripada Urwah. Maka sebab itu kadang-kala beliau sebut Affan dan kadang-kala beliau sebut Urwah. Maka ada kemungkinan beliau dengar daripada kedua-duanya. Okey. Warawah Hisham. Begitu juga dalam hadis yang lain. Hisham telah meriwayatkan daripada ayahnya Urwah, daripada Aisyah. Ini juga hadis mu'an-an. Bahawa Nabi SAW apabila beriktikaf, yudni ilayya ra'sah, Nabi akan mendekatkan kepala baginda kepada Ummul Mukminin Aisyah. Fa'urajjiluh, supaya Aisyah boleh menyikat rambut Nabi dalam keadaan Aisyah pada waktu itu sedang uzur. Farawaha, maka telah meriwayatkan hadis yang sama Malik bin Anas daripada Zuhri, daripada Urwah, tapi di antara Urwah dengan Aisyah ada perawi lain tak? Ada. Siapakah itu? Amrah. Maka pada waktu itu bagaimana kita nak sebut tentang riwayat ini? Kemungkinan Urwah dengar daripada kedua-duanya, daripada Aisyah terus dan juga daripada Amrah terus. Dengar daripada kedua-duanya. Sebab itu kadang-kala beliau sebut daripada Aisyah terus dan kadang-kala beliau sebut daripada Amrah dahulu baru Aisyah. Maka contoh yang lain, warawaz Zuhri wa Salih bin Abi Hassan an Abi Salamah an Aisyah. Kerana Nabi adalah Nabi SAW pernah mencium beliau sewaktu baginda sedang berpuasa. Faqala Yahya, maka berkata Yahya bin Abi Kathir tentang hadis ini, akhbarani Abu Salamah. Tadi Abu Salamah terus daripada Aisyah. Di sini Abu Salamah, bahawa sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz ada 1 perawi tambah. Kemudian ada Urwah, 2 perawi tambah, baru Aisyah. Maka ada 2 perawi yang pada waktu itu tidak ada pada sanad yang pertama, padahal hadis yang sama dengan sanad yang kedua. Maka macam mana nak buat dengan hadis-hadis macam ni? Kalaulah terlalu nak strict dengan pada waktu itu apa pendapat beliau tersebut, maka kemungkinan tu ada. Sebab itu kata Imam Muslim, selagi mana tidak ada tadlis, ada kemungkinan bertemu, riwayat tersebut diterima. Riwayat tersebut diterima. Sebab kadang-kala ada perawi yang dia melakukan irsal bukan kerana apa? Sebab pada waktu itu dia nak ringkaskan sanad.
bukan kerana dia nak menipu dan sebagainya. Maka sebab itu ada kadang-kala dia pendekkan sanad dan ada kadang-kala dia panjangkan sanad. Dan ada kemungkinan mereka bertemu dengan kedua-dua perawi tersebut. Jelas ke jelas? Riwayat seterusnya, warawa. Begitu juga contoh seterusnya. Minta maaf. Warawa Ibnu Uyainah, dan Ibnu Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan daripada Amr bin Dinar daripada Jabir, yang mana beliau berkata, at'amana Rasulullah, Nabi telah memberi kami makan daging kuda, dan Nabi telah melarang kami an luhumil humuril ahliyah, daripada memakan daging keldai. Namun hadis yang sama, farawahu Hammad, telah meriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, daripada Amr, daripada Muhammad bin Ali. Maka di sini ada penambahan perawi Muhammad bin Ali baru Jabir daripada Nabi. Maka kata Imam Muslim, wa hadha an-nahwu fi riwayat kathirun yakthur ta'daduh. Dan contoh-contoh riwayat seperti ini terlalu banyak, sukar untuk dikira. Wa fi ma dzakarna, dan apa yang kami telah sebut adalah mencukupi untuk orang yang memahami. Kata Imam Muslim, fa idza kanatil illah, maka jika adalah sebab di sisi orang yang kami telah sebutkan pandangannya min qablu, sebelum ini, bahawa sesuatu hadis itu menjadi rosak, wa tauhini, dan lemah, idza lam yu'lam, apabila tidak diketahui bahawa adakah perawi tersebut memang benar-benar ada bukti telah berlaku sama mendengar daripada perawi sebelumnya. Kenapa mereka letakkan syarat itu? Limakanil irsal, kerana ada kemungkinan berlakunya riwayat mursal. Maka kata Imam Muslim, lazimahu, maka lazim untuknya juga tarkul ihtijaj, untuk meninggalkan menjadi hujjah fi qiyadi qawlih, seperti yang dia dakwa dalam ucapannya. Qiyad maksudnya muqtada, beriwayah dengan riwayat orang yang memang diketahui sungguh telah mendengar daripada orang yang sebelumnya, illa, kecuali fi nafsil khabar, hanya pada riwayat yang benar-benar telah sabit sama. Kalau macam tu jangan terima semua riwayat orang tersebut. Sebab kita nampak riwayat yang sama kadang-kala boleh berlaku mursal dengan mudah. Maka kalaulah sekadar nak meletakkan syarat supaya tak nak irsal, maka sekadar untuk satu hadis tu sahaja. Jangan semua hadis-hadis daripada perawi tersebut diterima. Tak boleh begitu. Maka kalaulah nak tegas, maka hanya pada satu hadis. Dalam hadis mana dia ada sebut sami'tu ataupun akhbarani, hanya hadis tu sahaja. Jangan nak dikiaskan, oh dia dah pernah jumpa sekali, bererti hadis-hadis mu'an'an yang lain pada waktu itu dia telah bertemu dan berjumpa. Jelas ke jelas? 5 bayanna, disebabkan apa yang kami telah jelaskan sebelum daripada ini, daripada para ulama hadis yang telah menukilkan riwayat, annahu kanat lahum, bahawa perawi hadis kadang-kala yursilun, melakukan riwayat mursal pada waktu itu sesuatu hadis, wala yadhkurun, dan mereka tidak sebut man sami'u, orang yang mereka benar-benar mendengar hadis tersebut, wataratun, dan kadang-kala mereka bersemangat, maka mereka menyebut sanad penuh ala hayati ma sami'u, pada contoh yang mereka telah dengar. Fayukhbirun, lalu mereka telah mengkhabarkan bin nuzul fihi in nazalu, dengan sanad yang penuh, au bis su'ud, ataupun pada waktu itu sanad yang ringkas, in sa'idu kama syarahna, seperti yang kami telah jelaskan sebelum daripada ini. Wa ma alimna, kata Imam Muslim, dan kami tidak ketahui seorang pun daripada kalangan ulama hadis yang terdahulu, mimman yasta'milul akhbar, yang pada waktu itu menggunakan riwayat-riwayat, wa yatafaqqadu, dan pada waktu itu menolak kesahihan sanad, seperti Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Aun, Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi, dan orang-orang selepas mereka daripada ulama hadis. Fattashu, maka mereka mencari berkenaan tentang adakah berlakunya sama dalam sanad tersebut seperti yang didakwa oleh mereka yang telah kami sebutkan sebelum ini. Wa innama kana, dan hanya sahaja berlaku pencarian berkenaan tentang sama adalah
idza kana rawi, apabila perawi tersebut memang terkenal dengan perangai tadlis fil hadis dalam riwayat mereka, baru kita akan cari sama, bukan semua seperti mana yang pendapat itu dakwa. Wa syuhira bih, dan memang perawi tersebut terkenal dengan tadlis, fahina idzin, maka pada waktu itu yabhathun, barulah akan dicari adakah benar-benar telah berlaku sama pertemuan dalam riwayatnya, wa yatafaqqadun, dan akan diselidiki pada waktu itu kaitanzah, supaya hilang daripada riwayat tersebut sebab untuk berlakunya tadlis. Kalaulah perawi itu mudallis, baru akan diperlukan bukti berlakunya sama. Yang mana kalau ada bukti, diterima. Tak ada bukti, ditolak. Maka itu yang dipegang oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fama betughiya dhalik, kita akan sambung kemudian insya-Allah. Jelas ke jelas? Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.